الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kerana dapat meneruskan pengajian bagi kitab Syarah Al-Qaridatil Bahiyah karangan Al-Imam Sayyidi Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bait yang ketiga, wa afdalus salati wat taslimi ala nabiyil mustafa al-karim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. وأفضل أي أتم. أفضل يعني أتم يعني sesempurna الصلاة salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi yang terpilih lagi mulia. Wahia lughatan as-salatu lughatan ad-du'a bi khairin. Ya, as-salah segi lughah maknanya doa bi khairin. Fa idza udifat ilaihi ta'ala, dan ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana ma'naha ziyadatal in'ami al-maqrun bit-ta'zim wat-tabjil. Ketika disandar kepada Allah, maka maksud salah tadi dengan makna ziyadatul in'am, tambahan nikmat yang disertakan dengan ta'zim, pengagungan dan kemuliaan. Wa taslimi ay at-tahiyyati ala an-nabi al-ma'hud inda al-itlaq ala an-nabi al-ma'hud, ada alif lam lil ahd. Di sisi kalau diitlaqkan an-nabi itu maknanya wa huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Di an-nabi ketika itlaq tidak disebutkan siapa, alif lam ada pada nabi tadi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu, apa makna nabi? Tadi an-nabi tadi, an-nabi dengan makna yang khusus iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian al-imam mentafsirkan pula an-nabi dengan makna nabi secara umumnya. Apa makna nabi? Pada kalimah nabi itu sendiri apa maknanya? An-nabi insanun zakarun hurrun, manusia yang merdeka dan mesti lelaki dan merdeka. Uhiya ilaihi bi syar'in ay ahkamin. Ada burhan tu. Kat mana? Dekat rumah ni. Ya ke? Wahiyya ilaihi bi syar'in ay ahkamin. Ini diwahyukan kepada nabi tersebut dengan syarak, yakni dengan hukum hakam. Sawa'un umira bi tablighihi, sama ada diarahkan menyampaikan hukum hakam tersebut. Ini ahkam bi tablighiha ay bi tablighi ahkam ay isaliha lil mukallafin, yakni menyampaikan kepada mukallafin amla ataupun tidak. Jadi nabi, yakni lelaki, manusia lelaki yang merdeka yang diwahyukan dengan syariat iaitu hukum hakam, sama ada diarahkan menyampaikan atau tidak. Menyampaikan kepada siapa? Lil mukallafin. Fa in umira bidzalik, kalau diarahkan menyampai, fa rasulun aidha, maka dia juga adalah rasul dalam masa yang sama. Fan-nabiyyu a'ammu minar rasul, maka nabi lebih umum daripada rasul. Jadi dengan makna kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul. Kullu rasul nabi
wa laisa kullu nabiyyin rasul. Jadi nabi lebih umum daripada rasul. Dan nisbah di antara nabi dan rasul adalah umum wa khusus mutlak. Teman. Sebab itu bila mana Nabi SAW menafikan ar-rasul, an-nabi, maka Nabi menafikan yang umum. Bila menafikan yang umum, yang khusus lebih utama dinafikan. Dan Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Penafian terhadap umum, maka menafikan yang khusus itu min babil aula. Nah, termasuk dengan babil aula. Lebih utama dinafikan sekali dengan khusus. Jadi kalau dinafikan khusus, boleh jadi yang tidak khusus, ini yang umum, itu tidak dinafikan. Dan Nabi tidak menyebut dalam hadis la rasula ba'di. Nabi kata la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Jadi yang mengaku menjadi nabi dan seumpamanya setelah kewafatan Rasulullah, maka ianya pembohongan. Kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam yang nanti akan turun pada akhir zaman. Dan kalau mereka menafikan kata Nabi hanya menafikan wujudnya Nabi sahaja tapi tidak menafikan Rasul, maka ini kebodohan. Karena Ar-Rasul akhas, An-Nabiyu a'am. Dinafikan umum, maka min babi aula dinafikan al-akhas. Boleh? Wa asluhu nabiyyun. Asluhu nabi. Nabiun. Tamam. Bil hamzati kama yadullu alaihi riwayatu qiraatihi bil hamzi fit tashahhudi. Seperti mana ditunjukkan dengan riwayat bacaannya dengan hamzah ketika tasyahud. Ayuhan nabi. Nah, jadi bacaan dengan hamzah adalah qiraah Nafi'. Nah. Boleh. Jadi kata dalam di bawah nota kaki disebut qassa at-tashahhud bi-dhikri ma'a anna al-Qur'an fihi nabi bil-hamzi wa dhalika fi qira'ati Nafi' li'anna at-tashahhud ya'rifuhu man yahfadhu al-Qur'an wa man lam yahfadhu aw man la yahfadhu. Jadi kenapa al-Imam Dardi rahimahullah menyebutkan kata bacaan tu dibaca dalam tasyahud. Kenapa tak dibaca dalam Quran? Karena ada orang hafal Quran, ada orang tak hafal Quran dan dia tak tahu pun ada bacaan Nabi. Tapi kalau dia orang Islam, maksudnya ini amrun ma'ruf minad din bid darurah, dia akan solat. Maka dalam tasyahud ada riwayat bacaannya dengan hamz, nabiun. Nah, jadi Imam Dardi menggunakan orang panggil perkara tersebut untuk menyebutkan tentang contoh tadi. Jadi katanya Nabi itu ada dalam bacaan di dalam tasyahud. Tamam? Kenapa itu dia tak sebut ini bacaan dibaca dalam qiraat Nafi'? Karena ada orang tidak tahu qiraat pun. Tapi kalau tentang tasyahud, ya orang tahu semua tasyahud. Faqulibat al-hamzatu ya'an. Kemudian hamzah tadi ditukar menjadi ya minan naba wa huwa al-khabar. An-nabi jadi nabi. Hamzah tu jadi nabi, maka jadi syaddah. Dan asal daripada naba wa huwa al-khabar bima'na al-maf'ul. Jadi nabi atau wazan fa'il bima'na al-maf'ul. Kama yadullu alaihi ta'riful mutaqaddim. Seperti mana yang ditunjukkan dengan ta'rif mutaqaddim. Uhiya bisyara'in. Uhiya bisyara'in dengan makna diwahyukan kepadanya. Maka uhiya bisyara'in diwahyukan kepadanya, maka maka dia jadi maf'ul. Ay anna Allah Ta'ala qad akhbarahu bi ahkamin. Atau uhiya bisyara'in atau bi ahkamin, maka dengan makna Allah mengkhabarkan kepadanya dengan hukum hakam. Maka dia jadi maf'ul. Nabi wazannya fa'il bimakna maf'ul. Tamam? Wa yuhtamalu an yakuna bimakna fa'il. Boleh jadi nabi wazannya fa'il bimakna fa'il. Macam qatil bimakna maqtul. Dan syahid bimakna syahid. Boleh. Syahid bimakna syahid.
Wazan fa'il bermakna fa'il boleh, bermakna maf'ul pun boleh. Ay annahu mukhbirun. Kalau dengan makna fa'il pula, annahu mukhbirun 'anillahi ta'ala. Jadi dia, baginda itu adalah, atau Nabi itu sendiri adalah yang mengkhabarkan. Dia yang mengkhabarkan berita yang diambil daripada Allah Azza wa Jalla. Tamam, tu kalau daripada wazannya nabi'u, fa'ilu. Tamam. Wa yuhtamalu anna aslahu nabiyyu, nabiyyu minan nabwah. Nabiyyu daripada nabwah ay ar-rif'ah. Jadi kalau an-naba dengan daripada khabar, kalau nabwah dengan makna rif'ah, kedua-duanya maksud bagus. Qulibatil wawu ya'an 5 marrah. Jadi sama juga nabiyyu. Wa udghimat fiha al-ya'u, maka diidghamkan ya bermakna marfu'id rutbah. Ya. Jadi ar-rif'ah itu dengan makna apa? Marfu'ur rutbah, yang tinggi kedudukan. Ay murtafi'iha. Fahuwa bermakna al-maf'ul aw al-fa'ili aidan. Sama juga. Wazannya fa'il. Nah. Baik. Jadi maksud sama ada kalau jadi maknanya maf'ul ay marfu'ur rutbah, yang diangkat. Allah yang mengangkat kedudukannya. Kalau dengan makna fa'il pula maknanya rafi' ratibatan man atba'ah, man ittaba'ahu. Tamam? Man ittaba'ahu maksudnya dia yang mengangkat kedudukan orang yang mengikutinya. Jadi orang yang mengikutinya akan menjadi tinggi. Lepas tu Sayyidina Umar menyebut nahnu azzanallah bil Islam. Kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kedatangan Nabi mengangkat umat ini ke kedudukan yang tertinggi. Boleh faham? Maka dia dipanggil ar-rafi'. Jadi rif'ah dengan makna ar-rafi', yakni mengangkat. Boleh jadi juga dengan makna marfu'ur rutbah, yakni yang diangkat kedudukannya oleh Allah ke tempat yang tertinggi. Al-Mustafa ismu maf'ulin min al-istifa wa huwa al-ikhtiyar fa ma'nahu al-mukhtar. Al-Mustafa ismun maf'ul. Tamam? Daripada istifa wa huwa al-ikhtiyar. Mustafa dengan makna ikhtiyar, maka maknanya di sini adalah mukhtar, yakni yang dipilih. Al-Karimi wa afdalus salatu ala nabi Mustafa al-Karimi. Al-Karimi min al-karam. Al-karam wa huwa sifatun taqtadi al-i'ta'a la fi nadhiri shay'in aw huwa nafsu al-i'ta'i al-mazkur. Wa qad yuradu bil-karimi at-tayyib وهو الأنسب هنا أي فهو طيب الأصل وطيب الخلق وطيب الخلق عليه الصلاة والسلام. Jadi Al-Karim daripada karam. Kata asalnya karam. Dan dia adalah sifah taqtadi ay tastalzim i'ta'a la fi nadhiri syai'in. Maksudnya memberikan tanpa ada balasan, tanpa ada misal. La fi nadhiri syai'. Atau huwa nafsul i'ta' al-mazkur. Pemberian itu sendiri, maka ianya disebut dengan al-karam. Pemberian itu sendiri dipanggil karam. Wa qad yuradu bil karimi at-tayyib. Boleh jadi dengan karim dengan makna apa? At-tayyib, dengan makna yang mulia. Dan ini yang ansab huna, yang paling sesuai pada ta'rif ini. Kenapa? Li'annahu a'ammu madhan. Karena dia lebih luas, lebih umum pujiannya. Karena al-karam diddul al-lu', diddul lu'mi. Jadi karena karam itu mulia, itu lawannya dengan tercela. Fayakunul karamu mujma' atau majma'u, fayakunul karamu majma'a kulli khairin, majma' kulli khair. Jadi terkumpul segala kebaikan pada karam. Kama anna al-lu'ma majma'u kulli khubsin. Majma' kulli khubsin. Jadi kumpulnya dengan segala keburukan pada sifat lu', dan terkumpul segala kebaikan pada sifat karam. Maka al-karam hada ajma', lebih luas penggunaannya, dan makna karam dengan tayyib
maka disebutkan dengan makna yang lebih luas, iaitu tayyibul asl, baik pada usul keturunan, wa tayyibul khalq, baik pada penciptaannya, cantik pada luaran dan dalamannya, wa tayyibul khuluq, baik pada akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya al-karim dengan makna tayyib, maka tayyib fi kulli syai', pada semua keadaan. Boleh faham? Wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari. Wa alihi wa sahbihi al-athhari. Dan selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang suci, la siyama rafiqihi fil ghari, khususnya kepada temannya yang berada di dalam gua. Tamam. Jadi wa tadi adalah ataf kepada wa afdalus salati wat taslimi ala an-nabi, ala an-nabi al-mustafa al-karimi, ala an-nabi, maka dia ataf kepada nabi. Jadi wa afdalus salati wat taslimi ala alihi, ini pun sambung lagi kepada ala alihi. Al-muradu bihim fi maqamid du'a, dimaksudkan dengan alihi ini pada maqamud du'a, pada kedudukan doa, kama huna atba'uhu mutlaqan, seluruh pengikut ataupun yang mendokong Nabi SAW dikira alin Nabi, ya, di fi maqamid du'a. Jadi ketika orang berdoa dan disebutkan dengan ali an-nabi, maka termasuk di situ adalah seluruh orang yang mengikuti Nabi di kalangan muslimin dan mukminin. Wa qila al-atqiya'u minhum. Sebagian pandangan kata atqiya saja, yang bertakwa saja. Yani ghairu taqi la yadkhul fi hadha al-ma'na atau fi hadha al-maqam. Jadi tidak masuk dalam maqam tersebut. Kalau tadi atba'uhu mutlaqan dengan makna taqi am ghairu taqi. Al-atqiya am ghairu al-atqiya, yang bertakwa atau tidak bertakwa. Wa amma fi maqamiz zakati, manakala fi maqamiz zakah, dia ada dua maqam, maqamud du'a dengan maqamuz zakah. Dalam maqamuz zakah, faqala al-imam Malik radhiyallahu anhu, hum banu Hashimin faqat. Jadi di maqamiz zakah, kata Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik mengatakan hanya Bani Hashim sahaja. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Banu Hashimin wal Muttalibi. Wal Muttalibi yani aku Hashim. Tamam? Bukan Abdul Muttalib. Wal Muttalib. Karena Abdul Muttalib daripada Bani Hashim. Beliau anak kepada Sayyidina Hashim. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Banu Hashimin wal Muttalibi. Karena kedua-dua usul ini ataupun kedua-dua keturunan keluarga ini yang banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ketika mereka telah masuk Islam ataupun tidak. Mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala keturunan Bani Naufal dan juga Bani satu lagi? Abdul Syams. Bani Umayyah daripada mana? Daripada Abdul Syams. Baik, wa asluhu inda Sibawayh, aslu ali itu daripada di sisi Sibawayh ahlu, asalnya ahlu. Khulibat ha'uhu hamzatun thumma al-hamzatu alifan li sukuniha wa infitahi ma qablaha kama fi Adam. Jadi tukarkan ha tadi kepada hamzah. Jadi ha tu jadi a, jadi hamzah. A-lu. Kemudian hamzah tadi tukar jadi alif. Jadi a-lu. Wa infitahi ma qablaha kama fi Adam. Maksudnya Adam. Wa indal Kisai awala, daripada awala. Bukan ahl. Daripada awala ka jamala. Min ala ya'ulu. Ala ya'ulu awala idza raja'a.
Idza raja'a, jika kembali, maka dipanggil ala ya'ulu. Faqulibatil wawu alifan litaharrukiha wa infitahi ma qablaha. Maka waw tadi ditukar menjadi alif karena dia berbaris. Arab tidak suka dengan baris yang berterusan, yang berturut-turut, dan difatahkan ma qablaha, yakni alu, menjadi alu. Faham? Jadi ada dua lah pandangan. Sibawih mengatakan daripada ahlu, dan Kisai mengatakan daripada awala. Wala yudhafu illa liman lahu syarafun min az-zukuri al-uqala'i fala yuqalu alul iskafi wala alu fatimata wala alul hisni. Jadi tidak disandarkan al melainkan kepada yang syaraf min az-zukur. Syarat dia mesti syaraf az-zukur al-uqala. 3. Jadi kalau nak letak alu apa di tepi dia, kena idafatkan dia. Dia idafahkan dengan yang mulia. Yang pertama mesti mulia minaz zukur dan uqala, mesti di kalangan manusia. Jadi tidak boleh disebut alul iskafi. Kenapa? Karena iskafi hadza laysa minas syaraf, tukang kasut. Laysa minas syaraf yani fi sina'ah ataupun fil amal yang laysa syaraf. Wala alu Fatimah. Kenapa? Karena dia bukan lelaki, bukan zukur. Dan juga tidak boleh sebut alul hisan, alul hisni. Tak boleh sebut dengan ahli keluarga kuda. Al, karena hisn adalah binatang, ghair uqala. Jadi syarat dia mesti syaraf az-zukur uqala. 3 syarat tu baru boleh letak idafat kepada al. Dia sebut alu Fir'aun, boleh tidak? Boleh tak apa ni Hafiz? Alu Fir'aun boleh tak? Kenapa? Satu tu ya? Bagi? Syaraf tinggal. Ada 3. Syaraf, zukur, uqala. Syaraf tak? Syaraf tak? Bibi. Syaraf tak? Awak pula tak syaraf? Fir'aun tu raja. Dia dengar Fir'aun tu lawan dengan Nabi Musa ya. Fir'aun tu raja. Tamam? Alu Fir'aun boleh. Jadi zahirnya kata Maulana Syekh Jamar, al-quyud di sini adalah ala sabilil ghalib. Asy-syaraf az-zukur al-uqala tadi. Ala sabilil ghalib. Karena ada juga digunakan dengan alullah. Allah Ta'ala nak sebut uqala, tak boleh. Ada juga yang sebut alul bait. Dah alul bait. Alul bait nubuwah maksudnya. Al-bait uqala. Al-bait tu sendiri rumah kenabian, rumah tu sendiri adakah uqala? La, tidak uqala. Wa qawlu Abdul Muttalib wansur ala ali salibi wa abidihi al-yawma alak. Tu wansur ala ali salib, ali as-salib. As-salib digunakan ali as-salib. Ini orang Kristian lah. Tamam? Jadi maksudnya penggunaan ataupun orang panggil syarat bagi diidafatkan dengan al tadi, dengan syaraf minaz zukur wal uqala tadi, syarat yang ala sabilil ghalib, dengan sabil ghalib sahaja, bukan dengan makna mesti mutawaffir dengan syurut tadi, barulah boleh diletakkan idafat dengan al. Tamam? Boleh. Ingat elok tu. Ingat elok. Wa ala sahbihi ismu jam'in li sahib bermakna sahabi. Ala sahbihi ismu jam'in li sahibi bermakna sahabi. Li sahab adalah ismu jam'in, laisa jama'. Dia bukan jama'.
al-farqu bainal jam'i wa ismil jam'i, ada beza antara jamak dengan isim jamak. Anna lismal jam'i la mufrada lahu min lafzihi bal min ma'nahu. Faham? Jadi isim jamak dia tidak ada mufrad pada lafaznya. Tidak ada mufrad pada lafaznya, bal min ma'nahu. Bahkan daripada maknanya juga tidak ada mufrad sebenarnya. Qaumun, jayshun, bi khilafil jam'i falahu mufrad min lafzihi. Ataupun boleh kata bal tadi dengan makna bal min ma'nahu, ay bal lahu mufrad min ma'nahu. Bal tadi li idrab al-ibtal. Maknanya tidak ada makna pada, tidak ada mufrad pada lafaz, tetapi ada mufrad pada makna saja. Mufrad pada makna ada. Manakala jamak pula lahu mufrad min lafzih. Dia ada mufrad pada lafaznya. Atau sahib. Tamam? La. Contohnya ashab contohnya. Jadi dia ada mufrad. Tamam? Ashab jamaknya apa ni, orang panggil apa, mufradnya adalah sahib. Jadi sahbihi ni ismu jam'in li sahib, isim jamak. Boleh. Sahbihi, sahbun itu isim jamak. Isim jamak ni tidak ada mufrad pada lafaznya, tapi ada bahkan pada maknanya. Bahkan yang ada mufrad pada maknanya saja. Contohnya sahb tadi ya. Tamam. Manakala jamak pula adalah lahu mufradun min lafzihi. Jadi ada mufrad pada lafaznya. Itu beza isim mufrad, isim jamak dengan jamak. Wa huwa, apa dia makna sahbi? Man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala imani. Man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata ala imani. Yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan iman. Tamam? Mati dalam keadaan iman. Wa qila jam'un lahu. Sebahagian kata sahbun tadi adalah jamak. Jamak kepada sahib, bukan isim jamak. Ini di sisi Akhfash. Tamam? Wa bihi jazama al-Jauhari. Karakib dengan rakibun, rakbun. Jadi katanya jamak. Tamam? Wa rudda bi anna fa'ilan la yujma'u ala fa'al. Maka ditolak pandangan tadi dengan mengatakan bahawa fa'il tidak dijamakkan dengan fa'il. Wala yuqalu fi alam alm. Wah kata. Sahib, sahb. Tak, dia bukan jamak, dia isim jamak. Karena wazan fa'il tidak boleh dijamakkan kepada fa'al. Tamam? Itu maksudnya. Ini saja dah berapa banyak ada faedah lughah yang dapat. Ini kalau kita faham betul-betul dan juga tulis elok-elok, yang ini dah boleh guna dengan pengajian kita yang akan datang, dengan kitab-kitab nahwu sarafnya yang kita mengaji. Tamam? Jadi ambil betul-betul. Jangan pilih benda apa yang kita nak ambil. Hak tu nak ambil, hak ni tak mau ambil, hak ni nak faham, hak tu tak mau faham. Tak boleh macam tu. Ngaji pun macam tu. Faham? Al-Athari imma jam'u tahir ala ghairi qiyas lianna fa'il la yujma'u ala af'al. Jadi juga tadi sahib jamak kepada ashab. Tamam? Ini kata la yujma'u juga. Sahib tidak jamak kepada ashab. Boleh. Jadi tahir tidak juga jamak dengan athhar, dia kata. Ala ghairi qiyas. Boleh jadi juga. Jadi jamak ala ghairi qiyas, bukan dengan qiyas. Karena biasanya fa'il dijamak bukan dengan af'al. Fala yuqalu alam a'lam kamil akmal. Tak. Wa imma an yakuna jam'an li tuhr. Athhar ni jamak kepada tuhr, bukan tahir. Bimakna tahir, tapi tuhr dengan makna tahir min babi itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Tuhr tu adalah masdar, tapi yang diinginkan adalah ismul fa'il. Tahir dengan makna ka'adli bimakna adil
wa ma'nahu mutahharain. Na'am, al-mutahharain min danasil ma'asi. Al-mutahharina, al-mutahharina min danasil ma'asi wal mukhalafah. Mutahharin dengan makna al-ashab humul mutahharin, yakni yang disucikan daripada danasil ma'asi, kekotoran maksiat dan kotoran mukhalafat yang bertentang dengan arahan Allah dan Rasul. Wa atfuhum 'ala al-al min atfil qas 'ala al-'am. Jadi diatafkan sahbi kepada al adalah atful qas 'ala al-'am. Mana qas, mana 'am? At-tahar pula. Mana satu yang qas? Sahb. Sahbi itu yang khas. Dan ali itu adalah 'am. Limazidi syarafihim ala ghairihim. Karena tambahan kemuliaan mereka dibandingkan dengan yang lain. Seperti mana? Wal malaikati wa Jibril wa Mikal. Ini pun atful qas 'ala al-'am. Karena malaikat Jibril dan malaikat Mikail juga adalah malaikat, tetapi kenapa diasingkan? Limazidi syarafihim 'ala ghairihim. Karena tambahan kemuliaan mereka lebih daripada yang 'am tadi. Ada malaikat, ada yang malaikat yang ruasaul malaikah, dan ada malaikat yang awam. Awamul malaikah. Umumnya maksudnya. Tamam. La siyama rafiqihi fil ghari. Ni kena ingat. La min la siyama nafiyatun lil jins. Wasiyya ka mithla waznan wa ma'na. Siyya mithla. Jadi dia punya wazan dan maknanya sama. Iaitu siyya dengan makna mithla. La siyama ay la mithla ma. Ismuha wa khabaruha mahdzuf wujuban. Ay sabitun. Ismuha wa khabaruha mahdzuf wujuban. La siyama. Tamam, ay sabitun wa asluhu siwya. Siwya. Faqulibatil wawu ya'an lijtima'iha ma'al ya'. Wa sabqi ihdahima bisukuni wa udghimati fil ya'. Jadi waw tadi ditukar menjadi ya, si, lijtima'iha ma'al ya', maka tukar wa sabqi ihdahuma bisukun, si, wa udghimat fil ya', maka diidghamkan jadi si ya. Wa yajuzu fil ismi al-waqi'i ba'dama yajuzu fil ismi al-waqi'i ba'dama al-jarru wal-raf'u mutlaqan. Jadi harus kalau kita nak baca nama, kata nama yang berada setelah ma, la siyama rafiq. Rafiq tu nak baca macam mana? Rafiqihi ke rafiquhu? Boleh baca jar dan rafa' mutlaqan. Bila-bila keadaan tu. Bagaimana i'rab dia pun. Boleh baca la siyama rafiquhu fil ghari, boleh baca la siyama rafiqihi fil ghari. Tamam? Dan boleh mutlaqan maksudnya apa dia? Tu yang duduk setelah ma tadi ni, keadaan dia sama ada nakirah ke ma'rifah ke, dan seumpamanya boleh dibaca. Baca dengan apa? Dengan jar dengan rafa'. Wan nasbu in kana nakiratan. Kalau nakirah baru baca dengan nasab. Kalau setelah ma tu nakirah baru dibaca dengan nasab. Wa qad ruwiya bil awjuhi thalathati qawluhu. Dan ni diriwayatkan dengan tiga bacaan pada la siyama yaumin bidarati juljuli. Boleh baca juga la wala siyama yaumun bidarati juljuli. Boleh juga baca wala siyama yauman bidarati juljuli. Boleh baca tiga-tiga. Tamam? Tapi riwayat jar tu lebih rajih. Wal jarru arjahuha, yani al arjahul awjuh al-thalatha. Pada bacaan wala siyama yaumin bidarati juljuli. Pada misal tu contoh. Pada misal tu secara khusus. Dibaca dengan jar. Wa huwa ala idhafati siyya ilaihi.
Jadi pandangan tu dengan menunjukkan bahawa siya tu adalah idhafat kepada isim yang duduk setelah ma. Jadi ma tu zaidah. Jadi kalau ma zaidah, maka yang duduk setelah ma tadi adalah idhafat kepada siya. Mudhafu ilaih maknanya. I'rabnya mudhafu ilaih. Contohnya seperti ayyama al-ajalain. Yani ayyal ajalain. Ma tu ma zaidah. Dalam Quran disebut ma silah. Ma mausul. Wa amma ar-raf'u, manakala rafa' pula dibaca fahuwa ala annahu khabar li mubtada' mahzuf. Jadi kalau baca dengan jar, i'rab dia apa dia? Mudhafu ilaih kepada siya. Ma tu jadi apa? Zaidah. Ma tu jadi zaidah. Wa amma ar-raf'u fahuwa ala annahu khabar li mubtada' mahzuf. Li mubtada'in mahzuf. Manakala kalau dibaca dengan rafa', la siyama rafiquhu. Rafiquhu, kalau baca rafiquhu. Kalau baca la siyama rafiqihi, rafiqi i'rab dia apa dia? Mudhafun ilaih. Siya jadi mudhaf, ma zaidah. Kalau baca dengan rafiquhu contohnya, maka annahu khabar li mubtada' mahzuf. Dia khabar mubtada' mahzuf wa ma mausulah. Tamam? Ma tu ma mausulah bermakna alladhi. La siyana alladhi rafiqu. Bukan tu. Wa ma mausulatun. Au nakiratun mausufatun bil jumlati ba'daha. Dengan makna syai'. Nakirah mausufah dengan makna syai'. Tamam? Jadi kalau baca dengan mausulah, maka dimaksudkan dengan siya. Siya makna dia apa dia? Misla. Waznan wa ma'na. Wazan dengan makna sama, misla. Ay la misla alladhi, bukan tu. La misla alladhi huwa rafiquhu. La misla alladhi, faham tak apa ni? Faham. Wala misla alladhi huwa rafiquhu. Rafiquhu i'rab dia apa dia? I'rab dia apa dia, Hafiz? Ya rafa' sebab apa? Takkan tu rafa' macam tu ya? Rafa' saja macam tu, dah dua kali dah ulang dah kesalahan yang sama. Macam mana boleh jadi rafa' saja tiba-tiba? Rafiquhu nak i'rab apa? Yang tu. Khabar mubtada' mahzuf. Takdir dia apa dia? La misla alladhi huwa rafiquh. Tamam? La misla alladhi huwa rafiquh. Ma tu ma mausulah. Boleh jadi juga ma nakirah. Nakirah apa dah? Ma nakirah mausufah. Ma nakirah mausufah bil jumlah ba'daha. Contohnya la misla syai'in huwa rafiquh. I'rabnya sama. Dua-duanya adalah khabar mubtada' mahzuf. Cuma ma tu saja boleh kita takdir kepada dua. Sama ada takdirkan kepada mausulah dengan makna alladhi ataupun ma dengan makna nakirah mausufah. Bil jumlati ba'da. Boleh? Boleh. Faham tak, Hafiz? So ulang balik. Wasiyya mudhafun wa ma mudhafun ilaih. Siyya tu mudhaf, ma tu mudhafun ilaih. Wa fa'ala kulli min wajhail jarri wal raf'i. Tamam? Setiap tu sama ada dibaca dengan jar ataupun rafa', takunu fathatu siyya fathata i'rab. Maka fathah pada siyya tadi adalah fathah i'rab. Lianna isma la nafiyah lil jinsi in kana mudhafan yakunu mansuba. Karena ismu la nafiyah lil jins, kalau dia mudhaf maka dia jadi mansub. Tamam? La siyya. Wa amma nasbun nakirah ba'daha fa'ala tamyiz. Jadi nasabkan nakirah ba'daha fa'ala tamyiz. Ya, tamyiz ismu nakirah ni dengan makna min. Tamam? Jadi kalau kita sebut la siyama rafiqahu. Kalau baca rafiqahu maka i'rab jadi apa? Tamam. Rafiqan. La siyama rafiqan. Kalau kata dia apa ni nakirah. Kalau kata tak ada hu lah. Kalau ada hu saja dia jadi mudhafu ilaih dengan
maka dia akan jadi ma'rifah. Faham? Contoh macam disebut apa dia? Sama bagi contoh tu tak apa. La siyama rafiqan. Nah, ataupun la siyama yauman. La siyama yauman bidarati juljuli. Jadi boleh baca yauman kenapa? Karena dia nakirah. Kerana dia i'rab dengan apa? Tamyiz. Wa ma kaffatun 'ala al-idhafah. Wa ma kaffatun 'ala al-idhafah wal fathatu fathatu bina. Misluha fi la rajula. Nah, wa ma kaffatun 'ala al-idhafah. Wal fathatu fathatu bina. Tamam? Jadi ma itulah. Wa misluha la rajula. Nah, jadi kalau kita dibaca dengan tu, kalau baca dengan apa ni la siya ma tu, jadi disebabkan siya tadi adalah apa ni mudhaf, jadi isim la, jadi isim la kan, isim la, maka dia baca dengan fathah, maka ma kafa 'ala al-idhafah wal fathatu fathatu bina, yani wa mithluha ma fi la rajula. Tamam. Baik. Ada soalan? Kafah 'ala al-idhafah sini maksudnya dia yang terhalang daripada, dia menghalang daripada berlakunya idhafah. Faham? Kafah 'ala al-idhafah maksudnya dia menghalang daripada berlakunya idhafah di antara siya dengan kalimah selepasnya. Maka ma tu yang menghalang. Maka fathah tadi fathatu bina. Dia panggil. Fathahnya fathah bina, bukan ini fathah i'rab. Dia i'rab tapi fathahnya bina. Jadi kalau baca siya jadi ismu la mabni. Mabni. Ismu la mabni. Karena ma tu menghalang daripada berlakunya idhafah, maka dia jadi seperti contoh la rajula. La rajula fid dar. Rajula i'rabnya apa dia? Ismu la mabni 'ala al-fath. Nah. Dia akan jadi mabni. Tamam? Dia tidak lagi jadi, dia kena i'rab. Dia kata fathahatu i'rab ni. Dia kata apa ni? Minta maaf. Kalau jar dengan rafa' pada selepas daripada ma, maka fathahatu fathah i'rab. Faham? Kalau baca jar dengan baca ni sebabkan kerana apa? Kerana dia bersama mudhaf ilaih. Jadi fathahnya i'rab. Dia isim la juga. Tapi isim la mansub. Boleh faham? Isim la yang mansub. Kenapa? Kerana ma tadi, ma mausulah ataupun ma nakirah maqsudah. Boleh? Dan selepasnya tadi adalah mudhaf. Boleh? Selepasnya adalah mudhafu ilaih. Minta maaf. Tu kalau baca dengan kasrah. Kalau baca dengan dhammah, dengan rafa', khabar mubtada' mahzuf, jadi ma tu tetap juga adalah idhafat kepada siya. Diidhafatkan kepada siya dengan makna alladhi ataupun dengan makna syai'. Ai misla syai'in. Boleh faham tak? Tapi kalau kata dibaca dia dengan apa ni nasab, dibaca dengan nasab selepas ma, maka ketika tu siya tadi adalah fathatul bina. Bukan lagi fathatu al-i'rab. Nampak ni? Bukan lagi fathatu al-i'rab, jadi fathatul bina. Kerana ma di situ kafah 'anil idhafah. Kafah 'ala al-idhafah maksudnya dia menghalang daripada idhafah, dan fathah atau adalah fathah bina, contoh seperti la rajula. Nampak dah ni? Faham ke tak faham? I'rab yang pada bina. I'rab ma pada bina. I'rab ma pada bina jadi ma zaidah. Ma zaidah. Mari ma zaidah, cuma siya tadi ni apa ni terhalang padanya dengan ma tu. Bila ada masuk ma tu, maka terhalang dia daripada dia jadi fathah tu i'rab. Jadi fathatul bina. Faham? Dengan tiga keadaan semua tu zaidah. Tak. Ada ma zaidah dan ada ma dia dibaca dengan ma nakirah maqsudah, dan juga boleh jadi baca ma tu dengan makna mausulah. Kalau ketika nasab dia jadi
Zaidah ataupun Zaidah. Kan jadi Zaidah. Dan tugas bagi ma Zaidah tadi untuk apa? Menghalang dia daripada idhafah. Dia tidak baca dengan idhafah. Maka sebab tu dia dibaca dengan bina. Seperti la rajula. Faham tak? Dengan adanya ma tu menghalang dia daripada dibaca dengan i'rab. Jadi boleh dibaca setelahnya dengan nakirah. Nakirah tu dibaca dengan tamyiz. Nampak ni? Saya tulis. Baik. La siyama rafiquh. Baik. Yang berlaku perbincangan di sini, siya ni maknanya adalah misl. Nah, sama makna dia. Jadi kalau kita baca ni sama dengan makna la misla ma. Yang berlaku bincang sekarang ni di sini. Nak baca apa di sini? Tamam? Yang sini dibaca dengan siya. Baik, baca siya. La siya. Kerana dia isim la. Nah. Tamam. Baik. Baik, bila mana dia i'rab, kita nak i'rab dia. Yang ni dibaca dengan apa? Rafiq ni. Rafiq ni boleh dibaca sama ada dengan jar, baca rafa' tu. Rafa' nasab dengan jar. Baik, bila dibaca dengan rafa', boleh dibaca dengan rafa'. Ni maksudnya la siyama rafiquhu. Boleh baca dengan rafiquhu. Baik, rafiquhu, maka i'rab dia akan jadi apa? Jadi khabar mubtada' mahzuf. Khabar takdir dia huwa rafiquhu. Ni mubtada' yang mahzuf ni apa dia? Huwa rafiquhu. Ai la misla alladhi. Ma ni. Kalau nak jadikan dia khabar mubtada' mahzuf, maka ma ni perlu ditakdirkan sama ada ma tadi ma mausulah dengan makna alladhi ataupun nakirah mausufah dengan makna syai'. Jadi kalau dibaca dengan alladhi, maka dia akan baca la misla alladhi huwa rafiquh. Kalau yang ni pula la misla syai'in huwa rafiquh. Baik, dua-dua keadaan ni i'rabnya adalah khabar mubtada' mahzuf bagi rafiquh tu. Tamam? Manakala kalau dibaca dengan jar pula la siyama rafiqihi, baca rafiqihi. Kalau dibaca dengan rafiqihi, tamam? Maka i'rabnya ma tadi adalah ma zaidah. Jadi la misla rafiqi. Baca begitu. Jadi ma tu zaidah. Tamam? Ma tu ma zaidah. Jadi ma zaidah. La misla rafiqihi. Boleh? Yang tu. Kalau dibaca dengan rafiqa, boleh tak baca rafiqa? Boleh, tapi dengan syaratnya dia mesti nakirah. Kalau baca rafiqa mesti dengan nakirah. Jadi ini tak boleh lah. Sebab bacaan ni mesti ada sama ada dua ya. Kalau kita baca wa alihi wa sahbihi al-athhari la siyama rafiqihi fil ghari. La siyama rafiquhu fil ghari. Boleh baca tak la siyama rafiqahu fil ghari? Ghari. Boleh baca? Tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Karena dia makrifah.
Dia bukan nakirah. Syarat mesti nakirah baru boleh baca. Baik, kalau dia nakirah, nasab mesti syarat dia nakirah. Kalau nasab mesti nakirah. Nakirah, dan kemudian bila dibaca maka dia akan baca la siyama rafiqan. La siyama rafiqan. Ni kalau ada contoh tu lah. La siyama rafiqan. Boleh? Baik, kalau di Arab yang ni pula. Arab siya pada contoh ni mausulah dengan nakirah mausufah. Siya di sini Arabnya semua. Arabnya adalah Arab Fathatul Arab ni, fathah Arab ni. Semula mansub. Manakala yang ni pun sama juga. Misla ni pun Fathatul Arab. Tapi ni Fathatul Bina. Dia fathah, dia bina. Sama seperti la rajula. Sama. La rajula, sama. Dia fathah, dia fathatul bina. Jadi Arabnya mabni. Semula mabni. Jadi ma ni kafah anil idhafah. Dia yang menghalang daripada idhafah. Maka dia tidak jadi idhafah ni. Maka yang ni jadi tamyiz. Boleh faham? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.